Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar pelajar-pelajar sekalian? Cikgu harap pelajar sekalian berada dalam keadaan sehat semasa kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Baik, pada minggu ini cikgu akan sambung lagi video kita yang lepas. Okey. Masih dalam keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi 3 sektor. Okay. Pada minggu ini, cikgu akan terangkan tentang tajuk jurang KNK, lompang deflasi dan juga lompang inflasi. Okay, so ada 3 tajuk ada 3 tajuk. Baik, jadi cikgu akan terangkan satu persatu, maknanya apa itu jurang KNK, apa itu lompang deflasi dan apa itu lompang inflasi. Okey, first sekali jurang KNK. Okey, apa itu jurang KNK? Baik, jurang KNK. Okey, jurang apa? Jurang ni maksudnya perbezaan lah, perbezaan antara dua benda. Okey, KNK keluaran negara kasar. Okey, ataupun sama dengan pendapatan negara. Ya. Jadi maknanya jurang KNK samalah dengan jurang pendapatan negara. Okey. Tu nak fahamlah supaya pelajar mudah faham. Okey, apakah maksud sebenar jurang KNK? Okey, jurang KNK ini adalah perbezaan. Okey. Perbezaan di antara perbezaan di antara pendapatan negara potensi dengan pendapatan negara pada keseimbangan. Okey. So, jurang KNK ialah perbezaan di antara pendapatan negara potensi dengan pendapatan negara pada keseimbangan. Okey. Baik. Apa yang pendapatan negara potensi? Okey. Baik. Pendapatan, cikgu tulis Y saja. Okey, pendapatan negara potensi adalah pendapatan negara pada guna tenaga penuh. Okey. Pendapatan negara pada guna tenaga penuh. Kita akan guna simbolnya ialah YF. Okey, YF. Apa maksud YF? F bermaksud full employment. Full employment, guna tenaga penuh. Okey. Baik, apa pendapatan negara pada keseimbangan? Okey. Pendapatan negara keseimbangan adalah pendapatan negara yang sebenar. Pendapatan negara sebenar yang dicapai. Okey. Yang biasa kita hitung tu kan? Hitung pendapatan negara keseimbangan. Yang ni lah. Okey, pendapatan negara keseimbangan. Baik, kita guna simbol untuk pendapatan keseimbangan YE. Ya, YE. Apa maksud E? E ini maksudnya equilibrium. Cikgu bagi tahu dah sebelum ni kan? Equilibrium. Okey, keseimbangan. Okey. Jadi jurang KNK perbezaan di antara pendapatan negara potensi ataupun pendapatan negara full employment, guna tenaga penuh, dengan pendapatan negara pada keseimbangan. Okey, pendapatan negara keseimbangan, pendapatan negara yang sebenar kita capai. Pendapatan negara yang sebenar dicapai oleh sesebuah negara. Kita guna simbol YE, Y equilibrium. Okey, Y keseimbangan. Okey, so jurang KNK ni kelas. Bila jurang KNK, maknanya ia perbezaan. Okey. Kita tulis macam mana nanti kalau bila kita nak kira? Okey, kalau nak kira, ia akan jadi gini lah. So, kita akan tulis jurang KNK ini sebagai perubahan Y. Okey, jurang KNK ini perubahan Y. Okey. Baik. Cikgu harap boleh faham ya apa maksud jurang KNK ya.
cikgu padam ya. Cikgu harap boleh nampak lah. Okey. Jurang KNK. Baik. Cikgu padam. Okey. Baik, jurang KNK. Macam mana kita nak hitung jurang KNK? Cara menghitung jurang KNK. Okey, cara menghitungnya, baik. Jurang KNK sama dengan sama dengan YF tolak YE. Ingat ya? Jurang KNK sama dengan YF tolak YE. YF apa? Pendapatan negara pada guna tenaga penuh. Full employment. Okay. YE pendapatan negara pada keseimbangan ataupun pendapatan negara yang sebenar dicapai. Y equilibrium. Okey. Jurang KNK YF tolak YE. Mesti YF tolak YE. Okey. Baik, itu jurang KNK ya. Baik, jadi cikgu harap boleh faham jurang KNK. Okey, sekarang cikgu akan masuk kepada lompang deflasi ya, lompang deflasi. Okey, lompang deflasi. Apa ya lompang deflasi? Kenapa sebut lompang? Apa itu lompang? Okey, apa itu lompang? Pernah dengar tak kuih lompang? Ada sejenis kuih kan, kuih lompang. Bila kuih lompang tu ia bulat, tengah-tengah ia ada lubang. Jadi maknanya lompang ni satu ruang kosong, satu kekurangan. Kekurangan ataupun dalam satu keadaan lagi ia lebihan pula. Okey. Baik, kita tengok lompang deflasi. Okey. Kalau lompang deflasi ia kekurangan. Kalau lompang inflasi pula ia lebihan, berlebihan. Nanti kita tengok macam mana keadaannya. Okey, lompang deflasi. Okey, lompang deflasi. Untuk lompang deflasi, okey, first cikgu tulis dulu lompang deflasi ya. Okey, lompang deflasi. Okey, cikgu guna simbol LD ya untuk lompang deflasi. Okey, apa maksud lompang deflasi? Apa itu lompang deflasi? Deflasi. Biasa dengar tak deflasi? Serasanya masa topik 1 cikgu terang dah apa tu deflasi kan? Deflasi itu satu masalah kemelesetan ekonomi ataupun ia lebih merujuk kepada biasa pelajar mudah faham, cikgu kata pengangguran lah dekat situ. Deflasi ni pengangguran. Okey. Baik, lompang deflasi apa? Okey, lompang deflasi adalah satu keadaan. Okey, satu keadaan dalam modul ada ya, kelas. Satu keadaan di mana pendapatan negara pada guna tenaga penuh tidak dicapai kerana kekurangan di dalam perbelanjaan agregat. Okey. Ni YF tidak dicapai kerana kekurangan dalam EE. Okey. Jadi lompang deflasi satu keadaan di mana pendapatan negara pada guna tenaga penuh kita tak capai. Sebuah negara itu tak capai pendapatan negara pada guna tenaga penuhnya sebab berlaku kekurangan di dalam perbelanjaan agregat. Okey. Mungkin ada yang tanya, cikgu apa tu pendapatan negara pada guna tenaga penuh? Tak ingat dah. Masa semester 1 kita dah belajar dah apa itu guna tenaga penuh kan? Guna tenaga penuh ni maksudnya sesebuah negara itu ataupun sesebuah ekonomi itu telah menggunakan semua faktor-faktor pengelolaan
pengeluaran di dalam negaranya, sehingga tidak ada lagi pembaziran, sehingga tidak ada lagi faktor pengeluaran yang tidak digunakan. Okey, so apa yang berlaku kalau sesebuah negara itu dapat menggunakan semua faktor pengeluaran yang ia ada? Maknanya tanah tidak ada yang terbiar, buruh tidak ada yang menganggur, jentera dan mesin semua digunakan, pengusaha pula semua ada projek-projek yang sedang diusahakan. So, bila ini semua berlaku, sudah tentulah sesebuah negara itu ataupun sesebuah ekonomi itu mencapai pendapatan negaranya yang paling maksimum, kan? Paling maksimum. Kalau awak masih ingat dalam semester 1, titik pengeluaran itu berada pada kelok kemungkinan pengeluaran. Okey. Tapi kelok kita sini kita tak guna KKP. Kelok lain ya. Cuma cikgu nak awak imbas mula keadaan guna tenaga penuh itu macam mana. Okey. Baik. So, lompang deflasi, lompang, satu lubang, satu kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan di dalam perbelanjaan agregat. Perbelanjaan agregat tu tak capai untuk membolehkan sesebuah negara itu capai pendapatan negara pada guna tenaga penuh. Jadi macam mana nak capai? Maknanya perbelanjaan agregat itu perlu naiklah. Bila perbelanjaan agregat naik, maka kita boleh capai pendapatan negara pada guna tenaga penuh. So, sekarang awak kena faham dulu apa maksud lompang deflasi. Okey, lompang deflasi. Baik. Okey, macam mana cara kita nak hitung lompang deflasi? Besar mana, banyak mana lompang deflasi? Kenapa kita nak hitung? Kenapa kita nak tahu besar mana lompang deflasi? Sebab lompang deflasi itu ia merujuk kepada banyak mana perbelanjaan agregat yang kita perlu tambah untuk capai pendapatan negara potensi kita ataupun pendapatan negara guna tenaga penuh kita. Sebab itu kita kena hitung lompang deflasi. Sebab itu kita kena tahu besar mana, banyak mana lompang deflasi, supaya kita tahu banyak mana, besar mana perbelanjaan agregat yang perlu kita tambah. Supaya pendapatan negara potensi dapat dicapai. Okey, so macam mana cara nak kira? Okey. Baik, lompang deflasi sama dengan jurang KNK kita bahagi dengan pengganda. Okey, pengganda. Okey, masih ingat apa itu pengganda? Multiplier kan? Pengganda 1 bahagi 1 tolak MPC. Okey, so lompang deflasi sama dengan jurang KNK bahagi dengan pengganda. Okey. Okey, jurang KNK dah belajar tadi, ya. Okey. Baik. Cikgu akan bagi contoh ya. Cikgu akan bagi contoh macam mana cara nak hitung ya. Baik. Okey. Okey, contoh ya. Contoh. Okey, cikgu masih menggunakan data yang lepas data kita yang lepas. MPC kita 0.8. Kita punya pendapatan keseimbangan masih lagi 880 juta. Okey. Kemudian pendapatan guna tenaga penuh yang kita nak capai, YF yang kita nak capai ialah RM 1,500 juta. Okey, tengok ni. Nampak kan jurang ni, jurang KNK lah. Ini pendapatan negara yang sebenar kita capai. Malaysia, katalah contoh Malaysia. Usaha semua rakyat, semua okey, hujung tahun dapat 880 juta sahaja. Sedangkan kalau semua faktor pengeluaran dalam negara Malaysia, tenaga buruhnya, tanahnya, jenteranya, pengusahanya, kalau semua digunakan, semua bekerja, kita boleh capai yang ni sebenarnya. Negara Malaysia boleh capai 1,500 juta. So, maknanya wujud apa dekat situ? Maknanya wujud lompang deflasi ataupun pengangguran, kemelesetan. Okey. Jadi, macam mana kita nak capai 1,500 juta?
banyak mana perbelanjaan agregat perlu kita tambah. Perbelanjaan agregat yang perlu kita tambah mestilah sebesar lompang deflasi itu. So macam mana nak kira? Okey, so lompang deflasi sama dengan jurang KNK bahagi dengan pengganda. Okey, so jurang KNK YF tolak YE bahagi dengan 1 bahagi 1 tolak MPC. Okey, so kat mana cikgu nak tulis? Kat atas dah. Yang ni tak apalah, kita padam dah. Okey, so YF tolak YE kat sini. Okey, sama dengan 1500 tolak 880 bahagi dengan 1 bahagi 1 tolak 0.8. So sama dengan 1500 tolak 880 620 kan? Sekejap, kita tengok. Betul, 620 bahagi dengan ni 5. Jadi kita akan dapat RM 124 juta. Okey. So ini adalah lompang deflasi. Okey. So lompang deflasi kita adalah 124 juta. Okey. Baik. Jadi maknanya dalam ekonomi sekarang wujud lompang, satu kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan perbelanjaan agregat sebanyak 124 juta. Untuk capai pendapatan negara potensi pada 1.500 juta. Maknanya kita kena tambahlah. Kita kena tambah perbelanjaan agregat sebanyak berapa? Sebanyak mana? Banyak berapa? Perbelanjaan agregat kita perlu tambah. Sebanyak lompang lah. Kekurangannya 124. Jadi kita tambahlah sebanyak 124. Jadi perbelanjaan agregat perlu kita tambah sebanyak 124 juta. Maka kita akan capai pendapatan negara potensi ataupun guna tenaga penuh pada 1.500 juta. Kalau awak tak percaya, okey, kita tengok kita buktikan. Betul tak? Okey, banyak perbelanjaan agregat perlu meningkat sebanyak 124 juta. Okey. So, berapakah perbelanjaan agregat yang perlu ditambah untuk mencapai YF RM 1.500 juta. Okey. AE. So AE dekat sini kelas. Dekat sini ia boleh perubahan I, ia boleh perubahan G, ia boleh perubahan C. Okey. Perubahan C secara tidak langsung melalui perubahan cukai. Yang ni secara langsung, yang ni secara langsung. Okey, cikgu ajar dah minggu lepas. Okey. Baik, katalah kita nak ambil G. Okey, kita nak ambil perubahan perbelanjaan kerajaan. Okey, so banyak mana perbelanjaan kerajaan ni perlu kita tambah. Banyak mana perbelanjaan perlu kita tambah yang kita boleh capai pendapatan negara pada guna tenaga penuh 1.500 juta. Tadi cikgu kata dah kan? Kalau lompangnya sebesar 124, maknanya AE kena bertambah 124 juga. Sebesar lompang itulah. Okey. Kalau tak percaya, kita buktikan. Okey? Baik. Jurang KNK sama dengan pengganda
darab dengan perubahan G. Cikgu tulis jurang KNK sini. Apalah cikgu ubah? Sama macam minggu lepas ya. Perubahan Y. Okey, perubahan Y ini kelas. Ini samalah jurang KNK kan. Ini jurang KNK lah. Okey. So jurang KNK. Baik, jurang KNK kita tadi 1500 tolak 880. Sama dengan pengganda kita tadi 5 kan. Okey, 5 darab perubahan G. Okey, ni 620 sama dengan 5 darab perubahan G. Okey. 620 kita bahagi dengan 5, maka kita dapat perubahan G. So bila kita hitung, kita akan dapat perubahan G sama dengan RM 124 juta. So sama dengan sama dengan saiz lompang deflasi. Okey. Jadi kesimpulannya EI perlu bertambah sebesar saiz lompang. Okey. Baik. Cikgu berhenti setakat lompang deflasi. Kita akan sambung selepas ini lompang inflasi.